Salam Malaysia Madani, berita pagi bersama saya Vimala Kasturi Virasami. Tiada rakyat Malaysia terbabit dalam insiden tembakan di pusat beli belah di Bangkok semalam. Kementerian Luar Negeri melalui Kedutaan Besar Malaysia di Bangkok mengesahkan bahawa setakat ini tiada rakyat Malaysia yang dilaporkan terlibat dalam insiden tembakan rambang di Siam Paragon Mall, Bangkok, Thailand. Menurut laporan awal, seorang lelaki bersenjatakan pistol telah melepaskan tembakan rambang yang telah meragut 2 nyawa dan mencederakan 5 yang lain. Penembak rambang tersebut telah ditahan oleh pihak berkuasa di tempat kejadian. Menerusi kenyataan rasmi yang dikeluarkan Wisma Putra, Kedutaan Besar Malaysia di Bangkok juga sedang berhubung rapat dengan pihak berkuasa tempatan untuk mendapatkan perkembangan terkini mengenai insiden tersebut. Fama dan Lembaga Pertubuhan Peladang LPP diarahkan supaya lebih proaktif bertindak sebagai agensi pengedar beras putih tempatan yang bagi mengurangkan kesulitan rakyat mendapat bekalan beras terutama di kawasan pedalaman. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan juga kekal komited meneruskan program intervensi melalui inisiatif Payung Rahmah dan jualan agromadani meskipun kadar inflasi dalam negara telah mereda kepada 2.0% iaitu kadar terendah dalam tempoh hampir 2 tahun. Inisiatif berkenaan diteruskan dengan kerjasama kerajaan negeri bagi menangani isu kos sara hidup. Beliau berkata demikian dalam satu kenyataan selepas mempengerusikan mesyuarat Majlis Tindakan Sara Hidup Negara Nakul semalam. Perdana Menteri juga prihatin terhadap kepentingan rakyat kepada akses bekalan ubat. Kerajaan akan memastikan mekanisme penjualan ubat lebih telus melalui paparan harga dan diperincikan kementerian sebelum dimuktamadkan. Kerajaan juga peka terhadap kemungkinan gangguan bekalan gula sekiranya tiada tindakan segera dilaksanakan bagi menangani isu peningkatan harga gula mentah dunia. Sehubungan itu, semua perkara berkenaan akan dibentangkan pada mesyuarat Jemaah Menteri dalam tempoh terdekat untuk mendapat hala tuju dan dimuktamadkan. Tiada sebarang rombakan kabinet akan berlaku hari ini. Ia ditegaskan Perdana Menteri yang belum mempunyai keputusan berhubung rombakan kabinet kerajaan perpaduan seperti diperkatakan pelbagai pihak. Belum. Tadi saya menghadap tuanku untuk bincang kabinet, tak ada kaitan lagi dengan perubahan Jemaah Menteri. Lepas kabinet saya ke Sabah, saya ke Abu Dhabi. Beliau ditemui media selepas Majlis Penutup Khazanah Megatrends Forum 2023 di Ibu Negara. Sebelum ini, sebuah portal berita melaporkan Perdana Menteri dijangka mengumumkan rombakan kabinet selepas mesyuarat Jemaah Menteri. Majlis Pembangunan Industri Halal Malaysia HDC melalui kerjasama Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM memendekkan tempoh prosedur permohonan dan pembaharuan sijil halal kepada 23 hari bekerja. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata keputusan itu dibuat susulan banyak aduan berkaitan tempoh kelulusan yang begitu lama. Pengeluaran sijil halal adalah terlalu lewat yang menyebabkan kelewatan di dalam pengedaran untuk pasaran domestik dan pasaran di luar negara yang ada rungutan menyatakan sijil halal itu hanya dapat dikeluarkan selepas 9 bulan daripada permohonan, atau ada yang hingga ke peringkat 2 tahun. Beliau berkata demikian selepas mempengerusi mesyuarat Majlis Pembangunan Industri Halal Malaysia di Putrajaya.
Bahan api berteraskan biodiesel B100 dilancar semalam. Produk dibangunkan Kementerian Perladangan dan Komoditi bersama Petronas itu khusus bagi penggunaan trak. Ia dapat memacu usaha mencapai penyelesaian bahan api rendah karbon. Untuk menunjukkan bahawa kita berkeupayaan untuk menghasilkan biodiesel yang mesra alam, di mana dapat mengurangkan pelepasan karbon sehingga 70% daripada bahan api banding menggunakan biofuel bahan api berasaskan diesel. Beliau memaklumkannya pada sidang media selepas merasmikan persidangan biodiesel sawit keempat di Putrajaya. Turut berlangsung acara pelepasan lori pengangkut pertama Petronas yang guna B100. Jabatan Pendidikan Negeri, Pejabat Pendidikan Daerah dan Sekolah diminta ambil langkah pencegahan jika bacaan IPU mencapai status tidak sihat. Mengikut SOP, sekolah perlu ditutup serta-merta jika catatan IPU melebihi 200. Kementerian Pendidikan KPM melalui kenyataan di laman sosial rasmi berkata, KPM akan sentiasa memastikan kebajikan, keselamatan dan kesihatan murid, guru dan warga sekolah dipelihara. Setakat pukul 5 petang semalam, 3 kawasan mencatat IPU tidak sihat iaitu Ceras 154, Nilai 155 dan Seremban 115. Mengikut catatan ini, semua sekolah dalam kawasan berkenaan hendaklah menghentikan semua aktiviti luar bilik darjah. Agenda pendigitalan pendidikan dalam sistem pendidikan negara antara fokus Kementerian Pendidikan dalam Belanjawan 2024. Menterinya Fadlina Siddiq berkata, agenda itu akan dipacu sepenuhnya melalui peruntukan Belanjawan 2024 yang akan dibentangkan pada 13 Oktober ini. Ia sekaligus bagi menyokong dasar pendidikan digital yang bertujuan melahirkan murid berkemahiran digital dalam era revolusi industri 4.0. Sebenarnya dia memberikan satu tanggungjawab pada kita untuk menyelesaikan dan juga memberi tumpuan kepada dasar-dasar yang akan memberikan impak kepada pendidikan negara. Khususnya kita akan bercakap pada berkaitan dengan kurikulum 2027. Kita akan bercakap tentang satu perubahan besar dalam pendidikan pasca pelan pendidikan kita dan juga terkait rapat dengan pendidikan karakter. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan Kementerian Pendidikan Malaysia dan Kementerian Kesihatan akan terus mendapat peruntukan terbesar dalam Belanjawan Madani 2024. Peruntukan subsidi hampir RM400 juta sebagai langkah meningkatkan beras putih tempatan dalam pasaran. Jumlah subsidi tersebut dapat menurunkan harga beras import terutamanya di Sabah dan Sarawak. Jumlah subsidi yang diberikan untuk menurunkan harga beras import di Sabah dan Sarawak daripada RM50, RM49 ke RM31 10 kilogram, dan juga jumlah subsidi untuk penggunaan beras-beras import di fasiliti kerajaan seperti Sekolah Berasrama Penuh, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesihatan, Kementerian Dalam Negeri, Polis dan Tentera adalah 350 juta ke 400 juta ringgit. Dan jumlah 350 juta ke 400 juta ini Kementerian Kewangan akan menyediakan pastinya, sebab Menteri Kewangan telah bersetuju tentang subsidi yang diberikan itu demi kepentingan rakyat. Beliau ditemui selepas berucap dalam sidang media dan pelancaran program Majlis Kesihatan Makro Usahawan Malaysia-China di ibu kota. Berita pagi diteruskan dengan laporan edisi Sabah. Saya Vimala Kasturi Virasami, Salam Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.